Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita dalam kolokium siswaza dan prasiswaza pengajian Arab dan Tamadun Islam Kospati 3.0 bagi tahun 2021. Saya Wan Muhammad Amirul Ashraf bin Wan Muhammad Badruddin, calon sarjana program siswaza pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam UKM di bawah seliaan Encik Izzat Azra'i Jamsari, pensyarah kanan Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini, insya-Allah saya akan berkongsi berkaitan dengan tajuk Sejarah Kemasukan dan Perkembangan Islam di Afrika Barat sekitar tahun 700 sehingga tahun 1100 Masihi. Kajian ini bertitik tolak daripada daripada penulisan Daniel F. McCall dalam tulisan beliau yang bertajuk Islamization of the Western and Central Sudan in the 11th Century dalam buku Aspect of West African Islam terbitan Boston University pada tahun 1971. Beliau menyatakan Islam moved into Northern and Western Africa in a series of spasmodic thrusts. There have been 4 such pulsations to date. Each was completed in less than a century. The first was in the 7th century AD, the second in the 11th, the third in the 18th to early 19th, and the fourth is the first 6th decade of the 20th century. 2 of this period have been essentially military. The other 2 were principally periods of peaceful conversion. Objektif kajian yang pertama, menganalisis faktor utama dalam kemasukan dan perkembangan Islam di Afrika Barat. Yang kedua, mengenal pasti kronologi sejarah kemasukan dan perkembangan Islam di Afrika Barat. Metod kajian yang digunakan ialah kajian kualitatif berdasarkan kepada kaedah kajian sejarah dan juga analisis kandungan kepada sumber dan rujukan yang terpilih seperti kitab Al-Geographia, The Origin of the Islamic State oleh Abu Al-Baladhuri, The Growth of African Civilization, General History of Africa, jilid yang ketiga. Hasil kajian yang pertama, faktor utama dalam kemasukan dan perkembangan Islam. Faktor utama dalam kemasukan dan perkembangan Islam di Afrika Barat boleh dibahagikan kepada 3 perkara. Yang pertama ialah perluasan kuasa Islam. Perluasan kuasa memainkan peranan penting dalam membuka laluan dan penyebaran Islam pada peringkat awal. Ekspedisi ketenteraan telah membawa kepada pembinaan laluan perdagangan serta telaga daripada Tamdud sehinggalah ke Audagus. Gambar yang pertama adalah gambar Tugu Uqbah ibn Nafi' yang berada di Algeria. Faktor utama dalam kemasukan dan perkembangan Islam yang kedua ialah perdagangan. Perdagangan memberikan kesan yang besar dalam penyebaran Islam di Afrika Barat. Aktiviti ini telah membawa kepada peningkatan kepentingan laluan perdagangan Trans-Sahara. Perdagangan ini telah digerakkan oleh pedagang-pedagang Muslim yang terdiri daripada orang Arab, orang Sahaja serta suku Afrika seperti Wangara, Diula dan juga Dafit. Komoditi utama yang diperdagangkan adalah seperti gading, garam, emas, barangan besi, hasil kraftangan dan sebagainya. Faktor utama dalam kemasukan dan perkembangan Islam yang ketiga ialah gerakan Al-Murabitun. Gerakan ini telah memberikan kesan besar kepada penyebaran Islam di Selatan Sahara dan juga Afrika Barat. Gerakan ini diasaskan oleh Yahya ibn Ibrahim dan juga Ibn Yasin. Peringkat kedua gerakan ini telah dipimpin oleh Yusuf ibn Tashfin di sebelah utara dan juga Abu Bakar ibn Omar di sebelah selatan. Abu Bakar ibn Omar bersama-sama dengan sekutu mereka telah berjaya menguasai Audagus daripada kerajaan Ghana. Pada tahun 1076 Masihi, mereka berjaya menawan Kumbi Saleh yang merupakan ibu kota Ghana pada ketika itu. Kejatuhan kerajaan Ghana membawa kepada peningkatan pengaruh kerajaan-kerajaan kecil dengan beberapa daripadanya yang merupakan dipimpin oleh pemerintah Muslim. Ini adalah gambaran Abu Bakar ibn Omar dalam Carta Majorcan. Dapatan kajian yang kedua adalah kronologi sejarah kemasukan dan perkembangan Islam. Kronologi sejarah kemasukan dan perkembangan Islam kita boleh dapati terdapat 3 peringkat. Peringkat pertama ialah fasa kuarantin, peringkat kedua adalah fasa percampuran dan peringkat ketiga adalah fasa reformasi.
Selepas daripada 19 dan juga 20 Hijrah, perluasan kuasa yang berlaku pada 19 dan juga 20 Hijrah oleh Amr al-As dan juga Ibu Uqbah ibn Nafi' telah berlaku satu ekspedisi ke selatan Tripoli, Fezzan dan juga Kawa. Kawa merupakan satu kawasan yang terletak berdekatan dengan Kanem Bornu yang merupakan sebahagian daripada wilayah Afrika Barat. Pada tahun 87 Hijrah, satu ekspedisi telah dilakukan ke Sus Al-Aqsa, Sijil Masa dan juga Wadi Dar'a oleh Musa ibn Nusair. Pada peringkat ini juga, sekitar tahun 106 hingga 125 Hijrah, suku Berber seperti Lamtuna, Judala, Masufa telah menerima Islam ketika era pemerintahan Khalifah Hisham ibn Abdul Malik. Pada tahun 115 Hijrah, satu ekspedisi telah dilakukan oleh cucu kepada Uqbah ibn Nafi' iaitu Abdul Rahman ibn Habib ibn Abi Ubaidah al-Fihri. Selepas daripada ekspedisi ini, pembinaan laluan perdagangan dan juga telaga telah dilakukan di kota Tamduk dan juga Audagus telah dibuat oleh mereka. Peringkat kedua adalah fasa percampuran. Abad ke-8 Masih telah wujudnya satu komuniti Muslim yang terdiri daripada suku Berber, Mende dan juga Soninke yang menetap di wilayah selatan Sahara dan juga beberapa kawasan di Afrika Barat. Abad ke-9 sehingga abad ke-10 Masihi, kita dapati telah berlakunya pembukaan penempatan pedagang Muslim di kota-kota penting di Afrika Barat seperti di Kumbi Saleh, bawah kerajaan Ghana dan juga di kota Gao yang berada di bawah kerajaan Songhay. Pada abad ini juga telah munculnya kota-kota perdagangan penting di dalam laluan perdagangan Trans-Sahara seperti Tahad, Sijil Masa, Wargala, Ghat, Tadmeka, Audagus dan sebagainya. Peringkat kedua fasa percampuran ini juga kita dapati terdapat beberapa kejadian dan peristiwa di mana pemerintah tempatan telah mengambil satu inisiatif yang besar dalam menerima Islam atau menerima kehadiran pedagang-pedagang Muslim. Sebagai contoh, yang pertama ialah Wardiyabi, salah seorang daripada pemerintah Takrur yang memeluk Islam sekitar awal abad ke-11 Masihi. Kemudian, penemuan batu nisan pemerintah Gao yang bertarikh 494 Hijrah telah memberikan kemungkinan kepada kita bahawa berkemungkinan besar batu nisan ini adalah milik kepada Dia Kosoy yang merupakan pemerintah ke-15 dinasti Dia bagi kerajaan Songhay yang bertapak di kota Gao. Dan ini memberikan kemungkinan bahawasanya beliau berkemungkinan besar telah memeluk Islam sekitar waktu itu. Kerajaan Ghana di bawah pemerintahan rajanya Tungka Manin sekitar tahun 1067 Masihi telah mula membenarkan pedagang-pedagang Muslim untuk membina penempatan mereka di Kumbi Saleh. Peringkat ketiga adalah fasa reformasi yang telah dilakukan dan digerakkan oleh gerakan Al-Murabitun. Sekitar tahun 1039 Hijrah, gerakan Al-Murabitun mula dilakukan oleh Yahya ibn Ibrahim dan juga Ibnu Yasin. Pada tahun 1054 Masihi, gerakan ini telah dipimpin oleh Abu Bakar ibn Omar telah berjaya menguasai Audagus dengan bantuan daripada sekutu mereka kerajaan Takrur. Sekitar tahun 1076 Masihi, gerakan Al-Murabitun berjaya menawan kota Kumbi Saleh yang membawa kepada kejatuhan kerajaan Ghana tidak berapa lama daripada itu. Kesimpulan daripada perkongsian ini, perluasan wilayah serta ekspedisi ketenteraan telah membuka jalan kepada penyebaran Islam di selatan Sahara dan juga Afrika Barat. Malah usaha ini juga menjadi perintis kepada peningkatan kepentingan laluan perdagangan Trans-Sahara. Usaha dakwah diteruskan oleh pedagang dan juga pendakwah Islam yang terdiri daripada komuniti Arab, Sanghaja maupun suku Afrika tempatan seperti Dafin, Wangara dan juga Diula. Kejayaan dan pengaruh gerakan Al-Murabitun berjaya mengubah lanskap politik, ekonomi dan juga sosial di Afrika Barat. Sekian, terima kasih. Begitu sahaja perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.